Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu keberkesanan penggunaan media massa dalam e-learning di kalangan pelajar UMS. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya iaitu Dorothea Thomas. Pengenalan kepada kajian saya. E-learning ini merupakan satu alat yang membantu dalam proses pembelajaran yang digunakan sama ada di sekolah maupun di institut pengajian tinggi. Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan media massa dan mengenal pasti jenis media massa yang digunakan dalam e-learning Universiti Malaysia Sabah. Learning ini juga merupakan sistem yang diaplikasikan untuk meningkatkan kecekapan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran dalam sesebuah universiti. Penggunaan e-pembelajaran ini juga atau dikenali sebagai e-learning sememangnya lebih fleksibel penggunaannya dalam pembelajaran menurut Stokely 2003. Latar belakang kajian. Dalam harus kemodenan ini, segalanya telah berubah jauh ke hadapan, khususnya dalam bidang komunikasi. Masyarakat global telah terdedah dengan penggunaan internet. Sehubungan dengan itu, pelbagai perubahan telah berlaku, khususnya dalam bidang komunikasi di mana dengan adanya kemudahan internet akan memudahkan lagi perkongsian, penyebaran maklumat dan aktiviti-aktiviti yang selaras dengannya. Berdasarkan kajian takrifan media sosial yang kerap diberikan oleh Kaplan Andreas 2010 sebagai sekumpulan aplikasi yang berasaskan internet, membina asas-asas ideologi dan teknologi web 2.0 serta itu membolehkan penciptaan dan pertukaran kandungan yang dihasilkan oleh pengguna. Pernyataan masalah bagi kajian ini, pada era globalisasi dan era digital ini, semua lapisan masyarakat dapat mengakses internet tidak kira yang berumur atau yang lebih muda serta kanak-kanak. Hal ini kerana semuanya hanya di ujung jari, yang bermaksud kita dapat mengakses internet dengan hanya menggunakan telefon mudah ahli. COVID-19 ini telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Mac 2020. Menurut Julia Hussein 2020, peningkatan kes COVID-19 di seluruh dunia menyebabkan norma kehidupan masyarakat berubah. Oleh itu, penggunaan media massa dalam e-learning ini sering digunakan pada masa kini kerana akibat PKP kerana telah memberi halangan kepada mahasiswa untuk belajar secara bersemuka. Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa yang mana segelintir daripada mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran yang diadakan dalam bentuk aplikasi kerana memerlukan capaian internet yang kuat. Hal ini kerana banyak mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran kerana mempunyai banyak masalah yang melibatkan kewangan, tempat belajar yang kurang selesa, banyak gangguan dan sebagainya, menurut Suara Merdeka 12 April 2020. Objektif kajian ini adalah mengkaji keberkesanan penggunaan media massa dalam e-learning di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah dan yang kedua mengenal pasti jenis media massa yang digunakan oleh pelajar semasa e-learning di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Skop kajian ini tertumpu kepada mahasiswa yang menuntut di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Skop kajian ini juga memberi penumpuan terhadap keberkesanan penggunaan media massa di kalangan pelajar yang mengikuti e-learning. Untuk mengetahui dan memenuhi objektif kajian, pengkaji menilai daripada Google Form yang disediakan oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah. Lokasi kajian di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu dipilih atas faktor yang hanya dijalankan sekitar 2 semester sahaja. Kajian ini juga hanya berbekalkan maklumat pada internet sahaja. Tujuan kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan media massa dalam e-learning di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah dan mengenal pasti jenis media massa yang digunakan
oleh pelajar semasa e-learning di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Teori kajian. Kajian ini telah dikaitkan dengan media sistem dependensi teori MST atau dikenali sebagai teori ketergantungan sistem media. Teori ini digunakan sebagai asas dalam penyelidikan ini. Teori ini juga menyatakan bahawa semakin seseorang itu bergantung kepada media untuk memenuhi keperluannya, semakin penting media untuk orang itu. Menurut Sandra Balrocage and Melvin Deflo 1976. Hal ini kerana teori ini berdasarkan teori UNG yang mengaitkan dengan penyatuan agenda. Teori ini juga mengenal pasti bagaimana pelajar menggunakan dan menjadikan pelajar bergantung kepada media. Seterusnya, melalui teori ini juga ia membincangkan dengan lebih mendalam bagaimana seseorang, iaitu pelajar, menggunakan media untuk mendapatkan pelbagai maklumat. Metodologi kajian. Mendapatkan maklumat daripada Google Form, iaitu dia mempunyai 30 sampel dan mengumpulkan sampel, dan SPSS digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Ada dua metodologi yang digunakan, iaitu kuantitatif dan soal selidik. Kepentingan kajian ini. Kajian yang baru ini dilakukan adalah untuk memperbaiki dan memberikan penambahan kepada ilmu serta kajian-kajian lepas yang pernah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini. Dalam kajian ini, ia bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan media massa dalam e-learning di kalangan pelajar dan mengenal pasti jenis media massa yang digunakan oleh pelajar semasa e-learning di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Berdasarkan dapatan kajian ini, ia dapat memaparkan suatu data yang baharu dengan menitik beratkan sama ada keberkesanan penggunaan media massa dan jenis media massa yang digunakan semasa e-learning dijalankan. Faedah kepada negara atau masyarakat atau organisasi. Kajian penyelidikan ini mempunyai faedah kepada negara, masyarakat dan organisasi kerana menurut Tuchman 1999, penyelidikan ini adalah salah satu kaedah yang sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi. Selain itu, faedah kajian ini juga adalah untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan atau dikenali sebagai masalah yang kompleks. Kesimpulan kajian ini adalah kajian menyeluruh setiap aspek tentang e-learning ini adalah perlu kerana pembelajaran atas talian di kalangan pelajar masih dalam peringkat awal, terutamanya pelaksanaan pentaksiran secara holistik. Oleh itu, dengan menggunakan pelbagai kaedah serta skop penyelidikan membolehkan kita dapat mengetahui bagaimana keberkesanan, kebolehlaksanaan, keperluan, halangan dan masalah yang dihadapi oleh bagi melaksanakan pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Sekian dan terima kasih. Sampai sini sahaja pembentangan saya pada hari ini.